Assalamualaikum. Bersama saya dalam Okey, untuk hari ini kita akan belajar tajuk Sirah tahun 4 iaitu pembukaan kota Mekah ataupun Fathul Makkah. Okey, sebelum daripada itu kita ulang kaji secara ringkas apa yang kita telah pelajari sebelum daripada ini. Okey, kita tengok. Okey, pertamanya jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, konsep jihad, erti jihad. Ni ringkas saja ya. Okey. Boleh ulang kaji semula, tengok pada video ustaz sebelum ini. Bahagian jihad, jihad asghar, jihad akbar, jangan lupa tu. Okey, dalil mengenai tuntutan jihad dalam negara kita. Okey, semua ni dah belajar. Boleh ulang kaji, berani dan bersedia untuk berjihad. Contoh jihad, hikmah jihad. Pengajaran dalam jihad. Perang Badar. Okey, semua dah belajar ni. Okey, boleh ulang kaji semula. Tengok video ustaz sebelum pada ni. Okey, peta perang Badar, posisi, ada dia. Pengajaran perang Badar, kemudian masuk kepada perang Uhud. Kemudian perang Khandaq. Okey, seterusnya masuk kepada perjanjian Hudaibiyah. Okey, nota mungkin lain sikit sebab ni nota ustaz telah update sikit daripada yang dulu. Lebih kemas lagi lah. Okey, hari ini tajuk baru pembukaan kota Mekah. Okey, sebelum daripada itu kita tengok dulu buku teks sebelum kita masuk perbincangan kita dalam nota. Kita tengok. Ini perjanjian Hudaibiyah sudah. Okey, kita masuk pembukaan kota Mekah. Tengok muka surat 23. Okey, sebelum menonton video ustaz ni, ustaz nak apa dia? Kamu baca dahulu ataupun ulang kaji buku teks muka surat 23, 24, 25, 26, 27. Itu dia. 23 sampai 27. Tak kena study dulu, kena baca dulu. Ustaz tak tumpu kepada buku teks. Kalau ustaz tumpu buku teks ni, video kita jadi panjang sangat. Okey, awak akan jemu. Okey, kita terus kepada nota kita. Kita tengok apa dia. Tarikh bilakah berlakunya pembukaan kota Mekah ataupun Fathul Makkah? Apa dia? Bila berlaku pada tahun ke-8 Hijrah 630 Masihi.
Tengok faktor ataupun sebab berlakunya pembukaan kota Mekah. Apa dia? Pada tahun ke-8 Hijrah, kaum Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaibiyah kerana telah membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah dan menyebabkan 20 orang kaum Khuza'ah terkorban. Jadinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasa amat marah dengan tindakan musyrikin Mekah dan menghantar 3 pilihan kepada mereka. Apa dia pilihan dia? Tengok. 1. Dikehendaki membayar diah, yakni apa dia? Pampasan atau ganti rugi sebagai tebusan darah kepada waris Bani Khuza'ah yang terbunuh. Atau tengok nombor 2. Membatalkan perjanjian dengan Bani Bakar atau terbatal perjanjian Hudaibiyah dan berperang dengan orang Islam. Itu dia. Tengok strategi Rasulullah dalam pembukaan kota Mekah apa dia? Tengok. Musyrikin Mekah terasa terjabar lalu memilih untuk berperang dengan orang Islam. Tuntutan Rasulullah tadi dia orang tidak apa dia? Tidak penuhi. Dia rela untuk berperang. Dia rasa malu. Kalau apa dia menerima tuntutan Rasulullah tadi, jadi dia memilih untuk berperang. Tengok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 10,000 tentera Islam menuju ke Mekah berhenti di satu tempat Damur Zahran. Damur Zahran, berkhemah di situ. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusun strategi agar dapat memasuki kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Tengok. Setiap pasukan, ini Rasulullah telah mengarahkan setiap pasukan menyalakan unggun api yang besar bertujuan menimbulkan rasa gerun, dan strategi ini berjaya melemahkan semangat musuh. Orang kafir Quraisy tengok apa dia? Banyaknya unggun api. Dia menyangkakan ramainya tentera orang Islam. Tengok seterusnya. Abu Sufyan melihatkan keadaan ini apa dia? Merasakan tentera Islam amat kuat, tidak mungkin dapat menewaskan mereka. Itu dia. Tengok seterusnya. Abu Sufyan telah memeluk Islam setelah apa dia? Abbas bin Abdul Muttalib membawanya berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini memudahkan lagi apa dia? Usaha Rasulullah untuk apa dia? Memasuki kota Mekah. Tengok. Pagi Jumaat 10 Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah. Tengok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah memasuki Mekah melalui 4 penjuru dan mengisytiharkan tawaran apa dia kepada penduduk Mekah akan keselamatan jika berada di di mana? Rumah Abu Sufyan selamat. Tengok nombor 2, Masjidil Haram. Sesiapa yang ada di sini semua akan terselamat. 3, rumah sendiri. Tengok seterusnya. Pengisytiharan ini menyebabkan musyrikin makin lemah untuk menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok seterusnya. Strategi Rasulullah yang rapi telah mengurangkan pertumpahan darah dalam peperangan ini. Akan tetapi berlaku sedikit pertempuran di selatan Mekah yang mengorbankan 2 tentera Islam dan 13 tentera Quraisy Mekah. Itu dia strategi Rasulullah dalam pembukaan kota Mekah. Tengok seterusnya. Ini peta. Peta Madinah ke Maruz Zahran. Itu dia. Ni Madinah. Kemudian Rasulullah nak pergi ke Mekah. Di sini. Di sini tu. Maruz Zahran. Itu dia. Di situ. Rasulullah berhenti berkemah di sini. Itu dia. Anggaran jarak Madinah ke Maruz Zahran 390 km. Jarak Maruz Zahran ke Mekah lebih kurang 50 km. Jarak Mekah Madinah 440 km lebih kurang. Ini sekadar untuk info gambaran kepada kamu tentang di mana letaknya apa dia? Maruz Zahran. Tengok seterusnya. Itu dia. Ini Mekah. Ini Maruz Zahran. Lebih kurang 50 lah. 50 kilometer. Itu dia. Tengok seterusnya. Tu.
Sama tadi juga. Kata, tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas memasuki kota Mekah, apa yang Rasulullah buat? Tengok, pertama apa dia? Okey. Menuju ke Kaabah dan memusnahkan 360 patung berhala yang terdapat di sekeliling Kaabah. Tengok dua. Melakukan tawaf di Kaabah dan menunaikan solat sunat di maqam Ibrahim sebanyak 8 rakaat. Tengok. 3. Mengarahkan Bilal bin Rabah melakukan azan di atas bumbung Kaabah. 4. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah pertama kepada penduduk Mekah. 5. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi keampunan kepada semua bekas musuhnya. Itu dia. Tengok faktor kejayaan pembukaan kota Mekah apa dia? Pertama, tengok strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bijak dan cekap. Tengok dua, semangat jihad umat Islam yang tinggi. 3. Penduduk Mekah tertarik dengan Islam. 4. Perpaduan umat Islam yang mantap. Tengok seterusnya, ramai pembesar Quraisy memeluk Islam. Tengok nombor 6. Tentera musyrikin bertambah lemah. Okey, itu dia faktor kejayaan pembukaan kota Mekah. Okey, tengok seterusnya. Kesan pembukaan kota Mekah. Tengok. Dakwah Islam dijalankan secara terang-terangan dan Islam berkembang pesat di seluruh semenanjung tanah Arab. Tengok dua. Tanah haram Mekah menjadi kawasan larangan bagi orang bukan Islam. 3. Ramai orang kafir Quraisy memeluk Islam. Nombor 4. Umat Islam dapat menunaikan ibadah tanpa gangguan orang kafir lagi. Nombor 5. Masyarakat Mekah saling bekerja sama. Itu dia. Kemenangan umat Islam berpunca daripada disiplin yang tinggi, perancangan yang rapi dan tawakal yang tinggi. Okey, seterusnya pengajaran kisah pembukaan kota Mekah. Okey, tengok apa dia? Pertama, merancang dengan baik sebelum melakukan sesuatu pekerjaan. 2. Tegas dalam perkara akidah dan perintah Allah. 3. Menyelesaikan semua masalah melalui rundingan. Nombor 4. Sentiasa mematuhi arahan ketua dalam semua perkara selagi mana tidak melanggar ataupun menyalahi hukum syarak. Nombor 5. Bersyukur atas semua nikmat yang kita perolehi. Dan yang keenam, sentiasa memaafkan kesalahan orang lain. Okey, cukup sampai di sini sahaja. Okey, jangan lupa ulang kaji dan jawab soalan yang Ustaz tinggalkan dekat bawah ni. Okey, buka YouTube, kemudian tengok dalam description ada soalan Ustaz buat kat bawah tu. Okey. Nanti dulu. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like dan share video ini. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.